Faktor yang mempengaruhi industri di Malaysia. Nombor satu ialah modal. Kilang sesuai didirikan di bandar-bandar besar yang banyak kemudahan perbankan, industri kewangan. Dapat keluarkan modal kepada pengusaha, perlukan modal. Yang kedua ialah sumber tenaga. Contohnya air sungai. Dengan tujuan untuk mengerakkan jentera-jentera di kilang, kawasan perindustrian perlu didirikan di kawasan yang mempunyai bekalan tenaga elektrik yang murah dan mencukupi. Contohnya tenaga elektrik dan bekalan air. Banyak kemudahan asas, perhubungan dan pengangkutan kawasan dari tapak persesuaian hampir dengan bahan mentah serta kemudahan lain. Bank DSB-nya. Yang keempat, bekalan bahan mentah banyak, mudah didapati dan mencukupi. Yang kelima, pasaran meluas dan permintaan yang banyak sama ada dalam atau luar negeri. Yang keenam, dasar kerajaan. Amalkan berbagai dasar insentif untuk menggalakkan pelabur asing datang melabur dengan cara kenaikan sewa, cukai tanah yang murah dan pengecualian cukai ke atas barangan yang dihasilkan. Wujudkan zon perdagangan bebas cukai untuk tarif pengusaha dirikan kilang, antaranya zon perdagangan bebas cukai Sungai Wei, zon perdagangan bebas cukai Bayar Lepas, zon perdagangan bebas cukai Pasir Gudang. Tubuhkan Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia MIDA dengan tujuan untuk diberi maklumat dan khidmat nasihat kepada pengusaha. Yang ketujuh, tenaga buruh. Kawasan berpenduduk padat akan membekalkan tenaga buruh yang murah dan mudah didapati, mahir dan separuh mahir. Yang ke-8, sistem pengangkutan. Kemudahan penghubungan dan pengangkutan darat, udara dan air untuk penghantaran bahan mentah, barangan kilang yang siap, tenaga buruh, urusan import dan ekspor barangan atau sistem telekomunikasi yang memudahkan perhubungan antara pembekal-pembekal. Faktor atau punca-punca pencemaran udara. Yang pertama ialah aktiviti pembangunan dan perindustrian. Yang kedua ialah kenderaan motor. Yang ketiga ialah pembakaran terbuka. Yang terakhir sekali ialah aktiviti harian manusia. Kesan-kesan pencemaran udara. Yang pertama, kesan kepada kesihatan manusia. Yang kedua, kesan kepada tumbuhan. Yang ketiga, kesan kepada haiwan. Yang keempat, kesan kepada bahan. Yang kelima, penipisan lapisan ozon. Yang keenam, hujan asid. Yang ketujuh, kesan rumah hijau dan pemanasan global. Yang ke-8, atmosfera. Cara mengatasi kesan pencemaran udara. Pelbagai usaha untuk menangani isu-isu alam sekitar telah dilakukan sama ada oleh kerajaan, pihak swasta dan masyarakat sendiri melalui cara perundangan dan bukan perundangan. Namun hasilnya tetap tidak memuaskan. Keadaan ini disebabkan oleh pelbagai kelemahan dan kekangan dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut. Langkah yang pertama, menghijaukan kawasan. Penanaman pokok seperti pokok buah-buahan di persekitaran taman perumahan dapat mengurangkan masalah peningkatan suhu. Selain itu, kandungan karbon dioksida dalam udara dapat dikurangkan dan meningkatkan kandungan gas oksigen melalui proses fotosintesis. Langkah yang kedua, penggunaan petrol tanpa pelambung. Dapat mengurangkan kandungan pelambung dalam pelepasan asap kenderaan. Langkah ini dapat mengurangkan masalah jerebu yang sering berlaku di waktu pagi dan juga dapat mengelakkan masalah kesihatan seperti batuk dan selesema daripada berlarutan. Langkah yang ketiga, program Kita Semula. Udara yang tercemar akibat pembakaran terbuka yang dilakukan penduduk di sekitar taman perumahan boleh diatasi dengan menggalakkan mereka menjual barang-barangan yang boleh dikita semula kepada peniaga barang terpakai. Di antara barang yang boleh dikita semula ialah surat khabar lama, majalah lama, kertas terpakai dan kotak kertas. Barang-barang ini boleh diproses semula untuk menghasilkan kertas baharu. Langkah yang keempat, mengadakan kempen. Kempen mencintai alam sekitar yang disiarkan dalam TV dan radio hendaklah dihayati supaya alam sekitar kita terpelihara.
Rasa tanggungjawab perlu disemai dalam diri setiap individu agar alam sekitar bersih dan selamat untuk generasi akan datang. Langkah yang kelima, tindakan undang-undang. Salah satu langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran alam ialah pihak berwajib menghukum individu atau organisasi yang telah didapati bersalah membuat pencemaran alam sekitar. Pihak berwajib seperti Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar wajar menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada untuk menghukum pihak-pihak yang berkenaan. Hukuman yang dikenakan adalah setimpal dengan kesalahan pihak terbabit mencemarkan alam. Langkah yang keenam, memperkenalkan pendidikan alam sekitar. Selain itu, pihak sekolah hendaklah memperkenalkan pendidikan alam sekitar kepada murid-murid sekolah. Pendidikan alam sekitar melibatkan pelbagai aspek yang menjurus ke arah pengekalan alam yang sejahtera. Satu kurikulum yang khusus perlu digubal agar pendedahan yang sistematik dapat dilaksanakan. Kurikulum ini boleh diselitkan dalam mata-mata pelajaran lain dan boleh juga dijadikan mata pelajaran khusus. Hal ini bertujuan untuk menyemai kesedaran secara lebih berkesan